Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong kami, yang sentiasa menyaksikan kami dalam Sembang Santai Malam Minggu. Santai-santaikan malam minggu anda bertemankan saya, Faris Alias. Okey, seperti biasa, Sembang Santai Malam Minggu akan membincangkan atau membawakan topik-topik yang berlainan setiap minggu. Kalau pada minggu lalu anda dah saksikan topik pasal pelayanan endemik dari segi kesihatan bersama dengan Lin dan juga Doktor Kesihatan, Dr. Intan. Okey, pada malam ini kita nak sembang juga mengenai pasal peralihan endemik tapi khusus untuk penggiat seni tanah air Malaysia. Okey, cakap mengenai industri seni tanah air Malaysia, baru-baru ini industri seni tanah air kita telah ditujukan dengan pemberian seorang bintang permata, merupakan seorang pelakon legenda iaitu Allahyarham Amran Ahmad Ramli atau dikenali sebagai Amran Tompel yang telah mengembuskan nafas terakhirnya pada minggu lalu di kediaman beliau. Baiklah, kami di seluruh warga kerja Next TV dan juga Sembang Santai Malam Minggu ingin merakamkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan tenang bersama Maha Penciptanya. Baik, seperti biasa, kita buka cerita kita pada malam ini sebelum kita jemput tetamu yang akan masuk ke studio sebentar saja lagi. Apa kata jom kita saksikan dulu apa topik kita pada malam ini. Ya, itulah topik yang akan kita sembangkan pada malam ini. Baiklah, nampaknya tetamu dah pun berada di sebelah saya, iaitu Abang Zul, merupakan seorang pemerhati industri seni. Apa khabar bang? Baik. Terima kasih kerana sudi datang ke Sembang Santai sekali lagi. Ya, terima kasih juga sebab jemput. Sama-sama. Mesti kita jemput. Baik bang. Okey. Besok merupakan hari yang dinanti-nantikan seluruh umat Islam, iaitu Ramadan. Okey bang. Macam mana persediaan abang untuk bulan puasa ni? Okey. Rasanya tahun ni mungkin lebih meriah lah. Yelah, setelah 2 tahun tak ada masa Ramadan. Tak dalam keadaan sukar ketika kita dalam keadaan pandemik. So Betul. tahun ni gairahnya kembalilah. Kembali gairah. Kembalilah. Kembali gairah nak ke bazar ke Tak macam ada mana? masalah. Pokoknya dah tentu puasa. Dah tentu puasa itu memberi satu pengabadian kita pada Allah. Ke persiapan raya dah siap dah ni? Belum, tak sempat. InsyaAllah. InsyaAllah tahun ni kita sama-sama dapat beraya yang InsyaAllah. ke kampung, beraya bersama keluarga tercinta. Betul. Pulang kampung tu penting. Itu yang sangat dinantikan sebenarnya. Okey bang, kita tinggalkan dulu topik Ramadan tu. Ya. Okey, kita kembali ke topik asal kita, iaitu pasal perayaan endemik bagi kegiat industri seni. Okey, semalam 1 April negara kita telah pun beralih ke fasa perayaan endemik. Okey bang, disebabkan perayaan fasa ni juga ada sesetengah pegiat seni industri tanah air kita menyatakan mereka sangat rasa lega lah bila kerajaan membuat keputusan untuk beralih ke fasa endemik, perayaan endemik bermula 1 April semalam. Jadi boleh abang komen sikit kenapa pihak-pihak industri seni kita ni merasa lega sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila kerajaan umumkan kita beralih ke fasa perayaan endemik dan mengurangkan beberapa SOP dan sekatan yang sebelum ini, sebenarnya bukan industri seni je. Seluruh rakyat Malaysia, seluruh industri yang ada kat Seluruh Malaysia sektor. ni, dia macam kita bebas daripada penjajah. Dia ni perasaan teruja. Perasaan kembali bebas. Tapi dalam norma-norma tertentu. Jadi nak bercerita tentang industri seni ni, kalau eloknya kalau kita imbas kembali 2 tahun lepas ketika 2019 tu di sana rancak, di sini rancak. Di sana rancak, di sini rancak. Okay. Betul. So semua orang langsung tak terfikir tentang akan berlakunya pandemik. Betul. Dan tiba-tiba ketika kita memasuki tahun 2020, pendekatan kes yang ketara, walaupun angkanya tidak sebesar hari ini, tetapi dia memberi satu impak yang besar. Jadi kerajaan mengambil keputusan untuk menutup seluruh sektor dan menyebabkan semua macam apa yang sedang berlaku. Nak buat apa ni? Apa yang berlaku ni? Tak boleh kerja, tak boleh keluar rumah.
Terkurung. Terkurung, tak ada duit. Jadi ini yang berlaku pada industri seni juga. Betul. Mereka tengah rancak syuting, kena postpone. Tunda habis. Postpone yang tak ada jaminan bila boleh mula. Betul. Okey, waktu inilah kalau tengok mereka ni menderita. So 2020 ni satu keadaan yang sangat betul-betul, bila kita pun baru nak belajar memahami pandemik, mengalami wabak COVID ini sendiri. Jadi kerajaan bentuk lumus, Kementerian Kesihatan, jadi bagaimana nak membantu rakyat. Betul. Sehinggalah pada tahun 2021 timbul idea oleh kerajaan yang mana mereka perlu bantu industri, termasuk dalam industri seni. Maka banyak dana-dana dikeluarkan untuk kembali merancak tapi dalam keadaan SOP. Waktu tu kalau masih ingat, masih lagi dibenarkan ke syuting tapi terlalu ketat. Terlalu ketat, nak kena ada surat, nak kena ada vaksin, nak kena ada pelbagai lagi sekatan dan kekangan. Maksudnya pada kita yang bebas ini untuk menjalankan kegiatan. Sehingga kan pada tahun 2021 juga kerajaan mulakan satu dana khas supaya penggiat-penggiat seni ni boleh syuting dalam studio. Betul. Dana khas supaya mereka tak perlu keluar, mereka boleh syuting dalam studio yang ada ni. Dia tapi dia tidak mencapai satu kepuasan sebenarnya. Betul. Bagi orang seni ni, sebab kita dah terbiasa dengan kebebasan kita ketika sebelum pandemik. Ya, betul. Sebab itulah bila kerajaan memutuskan untuk kita beralih kepada peralihan endemik ini, belum kita belum endemik tapi peralihan endemik dan melonggarkan banyak perkara, dia satu kepuasan, kelegaan dan memahami makna kebebasan itu sendiri. Ya, betul. Jadi disebabkan itu juga lah mereka terpaksa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kerajaan bagi membendung wabak ini supaya segera berakhir. Walaupun dia tak berakhir tapi belum berakhir masih kena patuhi SOP juga. Baik, kalau kita perasan sebelum ni semasa pandemik lah. Semasa pandemik ni kata pembikin filem atau drama ini telah beralih ke platform media digital streaming kan. Betul. Ramai disebabkan kerajaan telah menyekat semua dan tidak boleh beroperasi, termasuklah panggung wayang yang orang kata menjadi tumpuan hampir setiap minggu lah dari segi peringkat umum. Dah tak boleh beroperasi, jadi kat mana lagi diorang nak tengok filem-filem? Hanyalah di siaran online dan stream sajalah, digital. Okey, jadi pada pandangan abang, adakah ini akan menjadi trend satu masa nanti? Okey. Sebenarnya sudah ada satu kajian tentang perkembangan dunia online streaming. Sebab tu ada pernah disebut oleh seseorang tentang bagaimana nasib TV konvensional. Mungkin lagi 10 tahun, mungkin lagi 15 tahun atau 20 tahun. Jadi cuma perkembangan media-media internet ini sebenarnya telah diangkat pada kalau sebelum ini kita masih konvensional, wayang, TV dan sebagainya. Tapi macam Netflix kalau macam-macam tonton ni masih lagi kurang dia punya penonton dia. Tak boleh beat TV punya pasaran, tak boleh beat filem punya pasaran. Tapi bila berlakunya pandemik ini, mereka tak ada pilihan lain. TV pun tak banyak bahan yang boleh dikeluarkan kerana kekangan-kekangan syuting yang tak boleh dijalankan. So mereka terpaksa ulang siar. Betul. Filem langsung tutup, tak boleh tayang. So filem yang depan ni nak tayang kat mana? Ini akhirnya telah mengangkat satu lagi platform OTT streaming online ni yang mengangkat benda ni sebagai salah satu platform baru cara menonton di Malaysia. Okey, dan benda ni takkan jatuh. Benda ni takkan jatuh kerana keselesaan kita. Kalau dulu nak tengok TV kena ikut intisari rancangan, kena ikut bila pukul apa. Kalau nak tengok wayang dulu kena tengok tiket pukul apa. Okey. Dan sedikit sebanyak TV dan panggung wayang sudah pasti terkesan. Betul. Walaupun contoh ada setengah pendapat mengatakan bahawa penonton di wayang ni lain feel dia. Puas. Tapi apa yang penonton-penonton seperti ini buat ketika pandemik? Mereka betul tak menonton.
Dengan secara online order speaker yang lebih baik. Hampir macam panggung wayang. Ya, dan saya percaya 2 tahun mengajar kita duduk menonton di rumah kan, pastinya sudah timbul keselesaan. Betul. Dan saya percaya platform baru ini pastinya akan menguasai dunia tontonan pada masa akan datang. Betul. Kalau saya sendiri pun, saya dah lama tak pergi panggung wayang sebenarnya bang. Sebab saya rumah ada Netflix. Kita duduk sofa. Kita tengok apa yang kita nak tengok. Dan kita tak perlu tunggu lepas ni siaran apa. Macam abang cakap tadi kan. Kita boleh ikut cita rasa kita. Kita nak tengok movie ke, nak tengok series dokumentari, kita buka dokumentari. Betul. Nak tengok kartun, tengok kartun. Semuanya kebebasan di tangan anda. Okey bang, baru-baru ni telah berlangsungnya anugerah yang berprestij tinggi, Oscar. Dan anugerah tu ada kontroversi juga bang kan. Semua orang tahu, satu dunia tahu. Tapi kita bukan nak sentuh isu yang telah berlaku tu, itu kita biarkan mereka dengan hal mereka lah. Betul. Tapi yang kita nak bincang sekarang ni, yang nak tanya abang ni, ada beberapa negara Asia yang telah pun menempatkan diri ataupun memenangi anugerah di Oscar. Jadi persoalannya, bila industri perfilman kita ni benar-benar boleh mencabar dan memenangi sesuatu di Oscar? Okey, ni soalan pada saya panas juga kan. Sebenarnya ada lagi panas lepas ni. Macam mana? Sebab bercakap tentang filem kita ke Oscar ni sebenarnya satu isu yang besar. Okey. Saya suka pada saya yang paling penting sebenarnya ialah tentang idea. Apa cerita yang kita nak buat? Betul? Kekuatan cerita yang kita nak buat. Okey. Saya bukan kata industri filem Malaysia ni teruk, tidak memang banyak filem-filem yang bagus. Yeah. Tapi bercakap dari sudut pergi ke Oscar itu, pertamanya kena tengok Oscar ni dia tengok dari sudut apa. Okey, tengok dia nak angkat filem kita, dia boleh konteks apa yang dia tengok. Kita kena faham Oscar ni apa yang dia nak. Betul. Keduanya baru saya cakap tentang keterbatasan idea kita. Kan, di mana kadang-kadang kita kalau tengok filem-filem Iran filem dia sangat masyarakat tapi idea yang dia bawa tu sangat bagus. Jadi di sini pada saya kita masih ada masalah keterbatasan idea itu. Dan memecahkan pemikiran keluar kotak itu masih berlaku. Jadi mungkin dengan saya percaya kadang-kadang circle kita ni sendiri yang nak. Dia macam itu jangan buat. Ini tak boleh. Kan kadang-kadang benda ni yang banyak buatkan terikat kita, lah. Kita tak boleh nak pergi jauh nak luar kotak kan. Ada je orang-orang yang membataskan kita. Betul. Kan yang berumur kan kata aku dah makan nak pasang guru tak boleh filem macam ni kan. Yang muda kadang over pula thinkingnya. Betul. Tapi itu yang pertama lah. Maksudnya masih berlaku keterbatasan idea dan kegagalan kita di luar berfikir secara luar kotak. Betul. Keduanya saya melihat perlunya satu hala tujuan tepat tentang filem Malaysia ini. Jati diri filem Malaysia ini. Mana arah perginya sebenarnya? Kalau kita tengok banyak filem kita ni bercampur aduk bercampur aduk. Contoh lah, kalau kata filem Malaysia lah, dia gelar filem dia filem Malaysia. Tapi bahasanya bercampur-campur. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, itu Malaysia ke? Bahasa rojak. Memahami konteks jati Malaysia itu sebenarnya sangat sukar. Kita ada banyak bangsa dalam dekat Malaysia ni. Jadi di mana letaknya filem Malaysia itu sendiri tidak gagal diterjemahkan dengan cara baik. Dan benda inilah akan menentukan jati diri filem Malaysia. Dan kita sangat-sangat berharap bahawa kerajaan juga menyokong dan mungkin sama-sama duduk dengan orang-orang industri melihat bagaimana sokongan kerajaan boleh membantu mereka-mereka ini memecahkan semua ini, mencari satu filem jati diri Malaysia yang tepat dan berkualiti. Dan melahirkan filem-filem berkualiti yang boleh bersaing di Oscar atau di mana-mana festival dunia kan. Supaya sebenarnya penting kalau kita dapat pergi Oscar dan memenangi sesuatu kerana impaknya selepas itu sangat besar. Orang akan semakin lihat Malaysia ada satu pasaran filem yang bagus dan kita boleh memasarkan filem kita jauh. Boleh jual di
dia Fresha ke, di Rusia mungkin ke serba perang. Betul. Tapi bang, mungkin pembikin filem atau drama kita ni terpengaruh sikit. Mungkin sekarang kalau abang tahu kat YouTube channel di luar sana ada pengkritik filem bebas. Dulu kalau pengkritik filem di kalangan wartawan, betul. Ada pengkritik yang dilantik. Tapi sekarang ni boleh dikatakan bebas berkata-kata. Adakah disebabkan ni juga mereka rasa macam sedikit terpengaruh lah? Mungkin disebabkan juga macam cakap tadi, nak buat filem tak boleh. Yang berusaha sikit tak layak filem ni. Kan? Mungkin sebab itu juga kot. Dia kritikan filem ni sebenarnya satu cabang ilmu. Dia sebenarnya lah, dia satu cabang ilmu. Dia tidak boleh suka-suka. Kita mengkritik filem ini sebenarnya ada satu cabang ilmu. Ada zaman saya belajar dulu, saya ada subjek kritikan filem. Okey, maksudnya kita belajar cara mengkritik. Tapi dewasa ini kalau kita tengok, semua orang ada TV sendiri. Semua orang ada TV sendiri. Semua orang bebas berkata-kata melalui platform-platform media sosial, online streaming dan sebagainya. Jadi saya tak kata mereka salah, saya tak kata mereka tak boleh. Cuma ada sesetengah daripada mereka ini yang kadang-kadang menyentuh satu-satu perkara yang tidak dijelaskan secara detail. Dia mengkritik begitu saja, mengkritik secara kosong. Tidak ada ilmiahnya, tidak ada wacananya, tidak ada justifikasi yang tepat. Okay? So kalau seperti ini kadang-kadang juga mengganggu. Contoh, saya keluar sebuah filem, kemudian filem saya dikritik oleh seorang atau dua orang entiti ni, dan orang dah mula malas nak tengok. Betul. Okey, jadi saya jadi takut. Dia takut, macam mana ni filem belum keluar oleh kritik sebenarnya kritikan ini sepatutnya kritikan, kalau ada kritikan yang berunsur negatif, harus diakhiri dengan kritikan yang positif. Bagi jawapan. Contoh, awak kritik saya tak betul, jadi apa yang awak punya cadangan awak, yang awak punya pandangan yang betul. Itulah satu bentuk kritikan yang orang kata lebih ilmiah. Maksudnya bukan sekadar bercakap kosong tentang filem ni tak bagus, filem ni sampah, filem ini tak ada arah. Tak ada arah ke mana? Apa arah yang dimasukkan? Sampah apa? Sampah mana yang kalau sampah bagi cadangan. Bagi satu benda yang ada makna lah. Betul. Jadi apa pun sama-samalah kita menyokong industri seni tanah air kita, perfilman ataupun drama apa saja, supaya mereka semua dapat pergi lebih jauh dan dapat lebarkan sayap mereka. Baik bang, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang mungkin panas dan juga mungkin sensitif. Tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Betul tu pasal video yang pula baru ni.
Ya, bersua kembali. Okey bang, masih steady? Jadi Macam seperti yang saya cakap sebelum kita break tadi, sedikit soalan panas. panas yang malam ni. Panas je tu. Tapi tak panas sebab kita nak sembang sikit lah, nak tanya pendapat abang sikit. Minggu lalu di platform media sosial boleh dikatakan ada kontroversi ataupun kecoh lah dengan satu video yang tersebar, yang tular dengan adegan yang orang kata tak sedap mata mandang. Jadi abang sebagai pemerhati industri, boleh abang komen sikit mengenai video tu? Okey, sebenarnya bila kita bercerita tentang industri seni, memang takkan sunyi boleh kontroversi. Kan? Sebab kontroversi itu ada sebahagian. Betul. Sebahagian daripada proses, sebahagian daripada environment yang ada dalam. Cuma macam mana kontroversi itu membawa impact positif atau negatif. Ya. Jadi tapi pucuk pangkal sebenarnya setiap orang dalam industri ini sebenarnya perlu ada rasa tanggungjawab sosial. Ya. Sebab kalau tak kisahlah sama ada producer, pengarah, pelakon, host, penyanyi, mereka ini tak ada siapa panggil pun masuk industri ini. Tak ada siapa panggil masuk dalam industri ni, tak ada siapa paksa. Betul. Mereka yang nak datang. So, oleh kerana mereka ini nak datang, nak masuk dalam industri ini, kena adalah rasa tanggungjawab. Betul. Tanggungjawab sosial kepada penonton, kepada peminat, kepada industri. Okey. Jadi kalaulah ada kontroversi yang tercipta berunsur negatif, maka mereka patut menilah dulu. Contoh yang dalam Oscar tadi. Betul. Ini contoh sebagai dalam Oscar tadi. Semua yang hadir tu tak ada siapa paksa. Betul. Mereka nak hadir. Okey. So, kenapa perlu wujudkan kontroversi yang negatif? Okey. Kalau saya sebagai seorang artis, saya pelakon dan saya pergi mengurat satu perempuan di tepi bus stop. Orang ambil gambar. Kan? Viral kan? Sebagai seorang artis, saya dah tentulah benda itu akan menimbulkan kontroversi negatif. Adakah saya ini artis murahan? Adakah saya ini artis yang bersifat acuh-acuh, teruk, tak ada moral. So semua ini ialah tentang bagaimana kita bertanggungjawab pada industri kita. Betul. Ingat, tak ada siapa paksa kita semua ni masuk dalam industri ni. Kita yang nak masuk. So bila kita nak masuk, kena ada tanggungjawab sosial. Betul. Okey bang, tapi kalau abang melihat benda ni, adakah ini disebabkan untuk marketing semata-mata ataupun tertekan untuk bersaing dengan drama-drama luar? Okey. Ini yang saya kata, ada sesetengahnya kontroversi ni bersifat positif. Okey, kerana kadang-kadang selepas kasus itu, impaknya lagi besar. Impaknya seperti menarik penonton untuk menonton, meningkatkan populariti yang buat kontroversi ni lah, tak kisahlah penyanyi, pelakon atau siapa saja. Okey. Tapi kalau dikatakan memberi atau mereka rasa tertekan atau mereka rasa wujudnya persaingan dengan industri seni luar negara, sebenarnya dia berbalik pada industri kita sendiri. Okey, kita tengok Korea, kita tengok Indonesia lah. Yang paling dekat dengan kita. Paling dekat. Indonesia sangat menjaga industri dia. Susah sangat industri luar ni nak masuk ke mereka. Ada setengah filem kena tukar bahasa mereka. Nampak tak? Itu macam mana pihak negara Indonesia menjaga industri mereka. Ini soalan patut kita balikkan kepada orang industri kita. Tak kisahlah sama pemain ke, pengamal industri ke, termasuk kerajaan yang mewakili industri sendiri. Sebab tu saya cakap tadi, kerajaan dan pemain industri kena duduk dan macam mana kita nak melihat industri, ahli tuju industri kita ni sebenarnya. Kalau kita biarkan, semakin lama semakin parah. Sehingga satu hari nanti besok, industri kita ni dah cacar marbar, dah tak ada hala tuju, dah tak ada jati diri. Kan? Bercakap filem Malaysia tapi tidak Malaysia. Tidak Malaysia. Kan? So balik pada tadi, kawal lah
kawallah macam mana industri luar ni supaya tidak menjajah industri kita. Ya, betul. Sehingga orang-orang dalam industri ni panik dan mula membuat kongsi-kongsi negatif hanya semata-mata nak mencari, nak bersaing. Ya. Pada saya ini satu peringkat di mana ia tidak elok lah. Satu sikap yang tidak elok, tidak positif dalam menangani. Dan benda ini perlu ditangani secara menyeluruh kerajaan, dengan badan-badan kerajaan, dengan orang industri ni. Ia berbalik pada soalan tadi. Ya, betul. Tak ada siapa masuk ke sini, paksa kita masuk ke Paksa sini. masuk. Kita nak masuk. Kita yang Kita nak kena jaga. Kita kena jaga industri kita ni. Kalau kita tak jaga, inilah dia. Habis dah. Habis lah. Terpalit dengan kontroversi yang tak diingini. Jadi apapun, macam saya cakap tadi, kita sama-samalah sokong dan support industri seni tanah air kita supaya mereka dapat menghasilkan karya-karya yang terbaik, yang berkualiti dan tidak orang kata mengundang kontroversi. Betul. Benda ni orang kata mungkin bila ada babak-babak yang tak diingini, para-para ibu bapa yang punya anak yang masih kecil agak risau. Kita kat Malaysia kita ada banyak pendapatan untuk TV lain, untuk filem lain dan sebagainya. Tapi pada saya lah, kalau kita orang lama dalam Malaysia, kita dah tahu dah apa yang boleh tak boleh. Okey. So pada saya tak perlulah cipta kontroversi konon-kononnya untuk melariskan produk mereka ataupun menaikkan rating, menaikkan populariti. Saya rasa ciptalah kontroversi yang positif. Yang sebenarnya kontroversi ini ialah mungkin salah satunya nanti adalah satu kaedah untuk kita mengembangkan industri kita. Betul. Daripada yang negatif yang tak boleh bawa ke mana-mana arah. Betul. Okay, saya setuju dengan apa yang Abang Zul cakap dulu. Okay bang, nampaknya kita pun dah sampai ke hujung jangan. Tapi masih rasa masih belum cukup lagi. Masih banyak lagi yang kita nak bincangkan. Banyak lagi InsyaAllah. Tapi kat sini saya nak bagi sedikit promo bang. Jom merakamkan video ucapan Hari Raya Aidilfitri bersama kami di Next TV channel. Caranya adalah anda perlu merakamkan video ucapan Hari Raya Aidilfitri secara individu ataupun bersama keluarga tercinta, di mana video ucapan Hari Raya anda akan disiarkan dalam rancangan Sembang Santai Malam Minggu edisi Raya. Anda boleh menghantar video ucapan ke alamat email nexttvmyofficial@gmail.com dan durasi video mestilah tidak melebihi dari 1 minit. Okey bang, terima kasih saya ucapkan kerana sudi berkongsi pandangan dan bincangkan, sembangkan isu-isu industri tanah air kita yang semakin panas dan sembang. Kita sembang. Kebelakangan ni kan banyak sangat kontroversi dalam industri seni kita. Jadi mungkin sedikit sebanyak penonton di luar sana bila dengar penjelasan dan apa yang abang kongsikan dapatlah melegakan hati mereka. Dan netizen di luar sana jangan cepat sangat melata. Kita jadilah netizen yang sentiasa support mereka. Ada tanggungjawab sosial. Betul. Komen juga. Tapi jangan lupa subscribe kita punya channel. Okey bang, di kesempatan ini juga saya dan seluruh tenaga kerja Sembang Santai Malam Minggu dan Next TV channel ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan pada tahun ini kita sama-sama dapat tingkatkan ibadah dan memberi kenangan terindah. Baik bang, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama, selamat berpuasa. Selamat berpuasa bang Okay, sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang di waktu yang sama jam 9 malam serta hari Sabtu. Saya Faris Alias. Assalamualaikum dan selamat malam.